Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Baiklah, dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Umairah hari ini, kita akan mempelajari topik baru. Hari ini kita akan mempelajari tentang tanda baca. Sebelum itu, murid-murid tahu apakah itu tanda baca? Cikgu yakin kebanyakan daripada kamu cukup kenal dengan tanda baca. Baiklah, cikgu akan mengulang kaji sedikit tentang kefahaman kamu mengenai tanda baca yang asas. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberikan isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Okey, untuk kelas kamu kali ini, kita akan mengulang kaji sedikit tanda baca yang asas. Tanda baca yang lazim ataupun biasa kita jumpa di dalam petikan ialah huruf besar ataupun abjad besar. Okey, seterusnya tanda noktah ataupun titik. Tanda koma, tanda soal, tanda seru, seterusnya sempang dan juga pengikat kata atau dikenali sebagai tanda petik. Baiklah. Tanda yang pertama ialah tanda noktah. Seperti yang dapat lihat di dalam gambar, seperti itu rupanya. Okey, simbol bagi tanda noktah. Okey, kebiasaannya tanda noktah ini ditulis di akhir ayat ataupun di penghujung ayat. Ianya juga digunakan untuk singkatan nama. Okey, di sebelah kanan pula ialah contoh ayat yang mempunyai tanda noktah. Ayat yang pertama, nama kucing saya ialah Pak Belang. Okey, di penghujung ayat itu ada tanda noktah. Seterusnya, ayah saya seorang guru. Ayat 1 dan 2 mempunyai persamaan di mana di penghujung ayat ada tanda noktah. Dan persamaan yang lain yang kita dapat perhatikan di sini ialah pada setiap permulaan ayat, huruf pertama ataupun abjad pertama mestilah huruf besar. Okey, seperti N ni N besar dan yang ni A besar. Baiklah, kita pergi ke tanda yang seterusnya iaitu tanda koma. Seperti ini simbolnya. Okey, tanda koma ini kebiasaannya kita guna untuk memisahkan benda-benda yang sama jenis. Ianya juga untuk menyambungkan ayat. Contoh ayat yang mempunyai tanda koma adalah Salihah membeli ikan, ayam dan sayur di pasar. Ayat yang kedua, selain itu, Salih juga suka makan ayam goreng. Okey, jika kita perhatikan ayat yang pertama, okey, dia memisahkan perkataan ikan, ayam. Dia merupakan kategori yang sama iaitu bahan memasak ataupun bahan basah. Jadi, untuk memisahkan ikan dan ayam, tanda koma diletakkan di antara mereka, di tengah ikan dan ayam. Okey? Tanda yang seterusnya pula ialah tanda tanya. Seperti ini. Okey, tanda tanya ni dia bentuk dia macam telinga. Lepas tu bawah dia ada titik. Okey, tanda tanya ni biasanya kita jumpa kat mana? Kita jumpa di dalam ayat tanya. Okey, ayat tanya tu macam mana? Ayat tanya ni macam ginilah. Macam ayat ni. Apakah nama kamu? Okey, di hujungnya tanda tanya. Seterusnya, di manakah rumah kamu? Hujungnya pula ada tanda tanya. Okey? Jadi setiap kali kamu nak menanya ataupun membuat ayat tanya, wajib di hujungnya ataupun di penghujung ayat mesti letakkan tanda tanya. Okey? Seterusnya, tanda seru. Okey, seperti ini tanda seru, garisan yang lurus, lepas tu bawahnya ada titik. Okey, tanda seru ni kita dapat jumpa di dalam ayat seru. Ayat seru tu macam mana? Ayat seru mempunyai kata seru di dalamnya. Okey, kita sudah belajar kan? Sudah pelajari sebelum ni tentang kata seru, kata tanya. Jadi, murid-murid mesti dapat kenal pasti. Macam mana nak kenal pasti ayat tu ayat seru ke ataupun ayat tanya?
Okey, untuk tanda seru ni, kita lihat ayat yang pertama. Wah, besarnya rumah kamu. Sebab ada kata seru di sini iaitu wah. Jadi penghujung ayat ni perlu letak tanda seru. Bukan noktah ya, tanda seru. Begini. Dan ayat yang kedua, amboi, lawannya tudung Salihah hari ini. Okey, sebab kita lihat kat sini, perkataan amboi ini ialah kata seru. Jadi, automatically, seluruh ayat ni ialah ayat seru, maka perlu letakkan tanda seru di penghujung ayat. Okey, seterusnya tanda sempang ataupun kamu lazim sebut dash lah. Tanda sempang sebegini, dia tegak melintang ni. Okey, biasa kita guna dalam kata ganda. Okey, contoh ayatnya, bunga-bunga di taman itu sungguh cantik. Okey, ayat yang kedua, ramah-ramah itu hinggap ke bunga di dalam pasu. Okey, contoh ayat ini jika kamu perhatikan, terdapat tanda sempang di dalam kata ganda macam perkataan macam dalam ayat yang pertama. Kata gandanya ialah bunga-bunga. Seterusnya yang kedua ialah rama-rama. Okey, di tengah-tengahnya kita letak tanda sempang. Okey, seterusnya tanda petik. Okey, tanda petik seperti ini ataupun pengikat kata, dia ada pembuka kata yang ini. Dan yang titik-titik ni ayat lah, contoh ayat. Kemudian di sini penutup kata. Maknanya dia mesti tanda petik ni dia berpasangan, di mana ada pembuka kata, ada penutup kata. Dan rupa dia sama macam koma, cuma dia terbalik dan terletak di bahagian atas. Okey? Dan ianya biasa digunakan di dalam petikan langsung. Okey, kita lihat contoh untuk kita lebih faham lah. Okey, ayatnya, kamu seharusnya beratur semasa membeli makanan di kantin, kata Syuib. Okey, dalam petikan ini, okey, Syuib dia kata, kamu seharusnya beratur semasa membeli makanan di kantin. Perkataan ataupun kata yang dikatakan, dituturkan oleh Syuib itu, kita perlu letakkan tanda petik, di mana untuk permulaan ayatnya kita ada pembuka kata, di hujungnya kita letak tanda penutup kata. Okey, maknanya habis itulah apa yang dituturkan oleh Syuib ni. Okey, dan setelah kita letakkan tanda petik, di hadapannya kita mesti letak tanda koma. Alright? Jadi, untuk hari ini, cikgu harap murid-murid boleh bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, halaman 15. Kita akan belajar atau baca bersama-sama. Okey? Aku warga negara Malaysia. Situasi di sekolah. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kami, Cikgu, jawab Hasan dan kawan-kawannya. Baiklah, jika kita perhatikan daripada petikan ini, terdapat beberapa tanda baca dan kita dapat kenal pasti. Yang pertama kita dapat lihat ialah tanda petik. Ini pembuka kata ni. Okey, seterusnya tanda apa lagi? Tanda soal. Okey, yang macam telinga ni, tu tanda soal namanya. Seterusnya tanda apa lagi? Tanda petik lagi, di mana ini adalah penutup kata. Yang tadi permulaan tu pembuka kata. Yang ini hujungnya pula dah habis ayat tu, dia letak penutup kata. Okey, kita pun boleh kenal pasti nama sama je. Pembuka kata, pengikat kata ialah benda yang sama. Sama dengan tanda petik. Okey, jangan tertukar Sama lah macam noktah, titik. Dia benda yang sama, cuma nama dia je lain. Alright, seterusnya tanda apa lagi? Tanda noktah. Penghujung ayat mesti ada tanda noktah ataupun titik. Okey, seterusnya tanda yang lain kita dapat lihat ialah tanda seru. Okey, di sini. Kami, Cikgu, di situ ada tanda seru. Maknanya dia jawab dengan penuh semangat lah. Okey, kita lihat seterusnya. Okey,
Di sini, di bahagian bawah petikan tadi, dia ada bagi tempat kosong. Jadi, kita akan selesaikan bersama-sama. Alright? Okay, ayat yang pertama. Syabas Hasan, Idris dan Kok Bun, kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Okey, tanda baca untuk yang pertama ini sebab kata Cikgu Ramlan yang kata. Jadi, tanda baca yang pertama untuk ayat 1 ini ialah tanda petik, iaitu pembuka bicara seperti ini. Okey, seterusnya tanda apa yang perlu isi di kawasan sini antara Hasan dan Idris ialah tanda koma. Okey, seterusnya untuk petak yang ketiga ini. Yang selepas perkataan daerah perlu letak tanda seru. Kenapa kena letak tanda seru? Lihat pada permulaan ayat. Dimulakan dengan kata seru iaitu syabas. Syabas ni kata seru. Jadi habis dia ayat itu kita perlu letak tanda seru ni tandanya. Okey, selepas tanda seru kita kena letak apa pula? Kita kena letak tanda petik sebab ini untuk penutup kata. Okey, nak ikat petikan ini. Kalau kamu perhatikan kat sini ada pembuka kata. Jadi bila habis mestilah ada penutup kata. Mana yang ada buka mestilah kena tutup. Tak boleh terbuka je, tak boleh tergantung. Kita kena tutup ayat tu. Alright. Untuk ayat yang kedua, kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, kata Cikgu Ramlan lagi. Untuk kotak yang ni kita nak letak tanda apa? Sebab ini ayat penyata, jadi kita letak tanda koma. Okey? Sebab ni bukan kata seru, ni bukan tanda kata soal. Jadi dia ayat penyata je. Jadi kita perlu letakkan koma. Sebelumnya tanda pengikat kata. Kena letak koma di sini. Okey, seterusnya. Kata Cikgu Ramlan lagi. Ayat ni dah habis. Jadi bila penghujung ayat kita kena letak apa? Letak tanda nokta. Alright? Okey. Cikgu harap dengan penerangan kali ini kamu lebih fahamlah ataupun dapat kenal pasti tanda baca mana yang betul, tanda baca mana yang salah. Kalau lepas ni awak kena buat ayat, awak kena tahu tanda-tanda baca mana yang betul. Jadi ayat kamu tu dikira tepat lah kalau awak menggunakan tanda baca yang betul. Okey, untuk itu latihan pada kali ini. Lepas kamu tonton video ini, cikgu harap kamu dapat menyelesaikan latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, halaman 19 hingga 20. Okey, untuk itu sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye.